Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami, murahlah rezeki kami ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat boleh jejak dua tanah harammu Mekah dan juga Madinah ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah kita dapat sama lagi dalam majlis ilmi kita. Yang kita akan bincang hari ini sambungnya berkaitan dengan bahagian air. Dan juga hari ini kita masuk lagi satu bahagian tentang benda-benda najis dan juga cara nak membersihkan dia macam mana. Alhamdulillah, pertama kali ucap terima salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang sedang ikuti sama-sama di hari yang mulia dan juga pagi yang mulia bersama dengan satu tempat kawasan yang lebih mulia, iaitu Masjid Qibli kita. Masjid Qiblati, Masjid Qiblat yang mula-mula. Jadi di belakang saya ni, kalau kita tak royak pun dek kakak tahu dah ke. Kalau saya tak royak pun masa tahu belakang dah. Ya biasanya kita dah tengok hak apa ni? Hak tiang mah tu. Dia panggil Masjid Dom Tong. Kalau tu kita kenal Palestin ni. Palestin. Jadi kalau kita beramal ni adik kakak kita tu agak katanya tahulah kau dah ke. Gambar lek belakang ustaz ni, gambar lek belakang saya ni masjid gapo? Inilah di belakang kita ni dia panggil Masjidil Aqsa. Ni tengok dom dia tak serupa. Hak kita duk tengok nu kubur hak Cak Mah tu. Kubur Cak Mah tu duk dalam kawasan Masjid Aqsa juga, tapi dia bukan Masjid Aqsa hak tu. Kalau kita tengok hak ni ke, nanti kita ambil gambar we tengok. Kalau kita ambil hak ni, kalau balik ke lah hari kita ni, bawa kita buka gambar masjid ni kita faham, tu Aqsa tu. Tapi, kalau kita ambil gambar ni kita faham. Masjid Aqsa tu Ustaz tu. Ni kalau gambar ni kita faham Masjid Aqsa. Ni gambar ni. Okay. Banyak ke kita duk faham lah ni belakang. Bawa kita tak masjid ke apa Ustaz belakang tu. Nampak borang-borang molek. Ni Masjid Qiblat mula-mula alik Islam ni. Masjid Qibli dia panggil. Masjid Qiblat kami. Habis tu kita ambil gambar mari tu bukan sajalah. Kita boleh hurai pula gapo. Ni insya-Allah. Nuna, tak lama kita boleh jejak Nuna tu. Tak apa sebulan ada kita pergi jejak sana, kita boleh pergi semaya sana. Ni Masjid Qiblat yang pertama dalam Islam. Kalau kita faham mudah-mudah kok, kiblat semaya. Ni kiblat semaya mula-mula. Belum pada Nabi nak diperintah suruh pusing kiblat. Daripada Masjidil Aqsa ke kiblat Baitullahil Haram. Jadi pada masa tu Nabi tu menghadap kiblat sini lah.
Kiblat mula-mula. Nah, tapi masa semaya tu kiblat. Nah, kiblat ni. Tapi tawaf kiblat Baitillah. Tawaf kiblat Baitillah. Tawaf umrah, tawaf haji kiblat Baitillah. Adapun untuk kiblat semaya adalah kiblati. Nah, Masjid Kibli ni. Tepi Masjid Kibli ni, tepi ni dia panggil apa? Dia panggil Masjid Marwani. Masjid lama. Maka di bawah masjid ni ada maktabah. Ada pusat surat, pusat kitab Islam bawah ni. Bawah ni biasa kena bakar dulu. Yang Yahudi bakar nak kenak, lepas tu dia nak buat Haikal Sulaiman. Sebab tu Israel, sebab tu Yahudi, kacau nak berebut mek-mek, dia nak buat Haikal Sulaiman. Nak putus Masjid Aqsa, kawasan Kudus semua ni nak putus tu nak buat Haikal Sulaiman, tempat nak terima Dajjal. Ni sejarah ya. Jadi alhamdulillah lah, kita doa jugalah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain wa Masjidil Aqsa bi Filastin. Kita doa tiga-tiga kerana Nabi royak dalam sebuah hadis. Nabi royak dalam hadisnya, dalam maksud hadis Nabi kata, aku tak digalak kamu pergi ziarah malaikat 3 masjid saja. Masjid hadza, Masjid Nabi Madinah. Wa Masjidil Haram bi Makkahil Mukarramah. Masjid Haram di Makkah. Wa Masjidil Aqsa bi Filastin. Ni Masjid Aqsa. Hak kita tengok tu dia panggil Dome the Rock, dia panggil Dome of the Rock. Hak nu Dome Tong tu masjid hak batu gatung hak nu. Selagi nu hak ni. Hak ni dia panggil Masjid Batu Gatung. Masjid batu ni hak duk gatung bawah dom ni. Batu hak nak turut Nabi masa Nabi nak Mi'raj. Daripada Masjidil Aqsa pergi ke Sidratul Muntaha. Maka batu duk gatung. Datang kepada kajian Islam dulu tu, dia katuk dengan kubah mah tu supaya orang tak terkejut tengok. Alhamdulillah, ni kawasan-kawasan tempat sejarah yang kita boleh jejak sekali seumur hidup. Ni duk bunyi nakuk belah-belah ni. Boleh pergi ke Masjid Aqsa? Boleh pergi ke Palestin? Tak ada suruh pergi perang dak. Suruh pergi ziarah tu pun takut bercakap ketang gelegah. Dia tak segi dah. Dia duk usik orang lain pula tak pergi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni manusia. Tak gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat gegamel oleh orang Islam. Sini ni dia panggil kawasan wakaf dunia. Wakaf makna kata bumi Aqsa ni dia panggil bumi wakaf orang Islam seluruh dunia. Haram jual walaupun satu eci. Kalau pergi jual agak haram. Jual kepada bukan orang Islam maka haram jual. Astaghfirullahalazim. Itu maklumat lah sikit sebanyak. Hari ini kita sambunglah berkaitan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Semacam mana Allah Subhanahu wa taala ada berfirman sakut pau dengan hukum bagi air ni, kita kecek dah benarnya. Tapi kita sambung sikit lagi hari ni suka atas air 2 kolah. Royak semula sekali lagi kerana baru ni kita royak dah. Kita pun tahu belakang dah suka atas 2 kolah tu banyak mana. Cumanya adalah di antara khilaf ulama saat ni tu. 2 kolah ni setengah ulama kata setengah panjang, setengah lebar, setengah dalam. Setengah ulama kata 260 liter. Setengah ulama kata 270 liter. Setengah ulama kata 200 liter. Banyak mana sehak 2 kolah ni, 2 kullah ni. Jadi walau bagaimanapun nak royak kata air yang Tuhan hantar kepada kita ni bukan biasa dak lah. Macam mana Tuhan jelas dalam surah An-Nahl ayat yang ke-10 bunyinya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang Tuhan jelas dalam Quran, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Tuhan royak gapo? Dialah yang telah
Nah, menurunkan air hujan. Tuhan lah yang menurunkan hujan. Nah, turun mana? Minas sama'a, daripada langit. Ni pun kena duk tipu di Mak Saleh cakap dah kita ni. Gapo dia kata hujan-hujan ni, dia kata gapo Mak Saleh? Nak wiryasa dia kata hujan-hujan ni tak. Aweh haduk toko kelak tu mari pelago legom bunyi guruh tu dia kata. Lepas tu hujan turun. Sepadan bahang sungguh. Orang kita ngaji wiryasa percaya, dia kata gitu gak percaya juga kita. Astagfirullahalazim. Ikut Mak Saleh kata gapo percaya belaka kita ni tak. Dia kaji boleh ke dia kata, oh ya dah tu. ฝนที่แท้จริงก้อนเมฆที่ใหญ่ปกคลุมมาแล้วก็มาชนกันแล้วก็บุ้มพอชนแล้วได้ยินเสียงกุ้มก็เป็นเสียงฟ้าผ่า Astagfirullah Alazim. Ni kita ngaji lah. Masa kita ngaji tu nak widyasa ahli guru hak siah yang ngajar dah ni. Dia pergi cara dia, kita percaya sampai hari ni lah. Ya dah hujan turun ni guru dia pelagor gom awal hadul atas langit tu, dia pelagor gom bunyi guru. Lepas tu berau hujan turun, panas bahang sungguh. Dia bahang kita percaya. Sedekah Tuhan royak dah dalam Quran. Nah, Tuhan royak dalam Quran, Tuhan royak macam mana dalam Quran? Nah, Tuhan royaknya Allah lah yang menurunkan hujan. Nah, kena cek sanya lek kita lah tu. Nah, jangan duk komen sini lah. Nah, kita bawa bayar gondek marai lah. Tak gitu. Hai, wak saya lekat-lekat lah kot. Nek kita habis dah kot Astagfirullahalazim. Tu di antara Tuhan saat ni tu yang menurunkan hujan minas sama daripada langit. Nah, daripada langit. Tuhan waktu hujan daripada langit. Nah, lakum minhu syarabun. Dan Tuhan royak pula sebagai sebahagiannya menjadi minum. Nah, sebahagian dari minum. Jadi minum untuk kita duk minum tu. Lalu itulah kita minum air hari ni tak ada kena beli, minum air peri. Terima kasih ke dok Tuhan kita ni. Dok. Dah. Terima kasih Tuhan dok. Tak ada alhamdulillah sikit abuk. Ni beratlah kita. Tak ada pandang terima kasih Tuhan. Tuhan waktu turun saat ni tu tak untuk nak menyuburkan bumi. Boleh jadi sebahagiannya untuk kita minum. Wa minhu syajarun. Dan satu gia lagi nya Tuhan waktu untuk nak menyuburkan tanam kita. Orang tanam deria ke Allah jalan pahit dah. Baru kerak deria baru ni kita gilah baru ni kat kawasan Tanto tu. Pergi ke kawasan Tanto, pergi ke Lakek tu. Kita tengok kebun dia mau kerak habis dah buah dia. Nah, dan juga tengok ada nak faham tu ada sebutir buah dia kata tak ikut mana kita ni wahai nanya juga. Moga tak ada pandai bagi dia ni kena tanyalah. Dak itu bezi dia. Sabaidi nak alhamdulillah sabaidi. Nah, bezi golok. Bezi golok tanya sabaidi nak alhamdulillah. Jadi kita tengok dia nak faham kerak habis dah buah dia taruh juga stay, taruh juga buah stay. Kita tanyalah, apa taruh stay tu? Nak faham nampak ada stay. Patut orang mahir dalam buah dia kata, oh, dia tak sebi faham dia mupuh ustaz. Nak tengok ilmu juga. Ngaji belaka tu. Tinggal stay di faham ustaz, dia tak sebi faham mupuh, dia tak sebi faham dia terkejut ustaz. Kerana dia dah hantar rabuk oksigen, hantar dalam buah, hantar air masuk dalam buah, hantar manis masuk dalam buah kan. Kalau kita pergi kerak pun habis, stay faham tak ada lebih stay habuk, fahamnya dia terkejut. Mapuh faham, boleh bawa pada mapuh faham. Kita kata, Masya Allah sungguh ni, orang kita ni pandai. Nah, bijak orang kita ni, bukan saja-saja dok. Alhamdulillah. Tak gitu. Tu di antaranya yang mana kita boleh siasah katanya orang kita ni bukan tamadan tak. Bukan tamadan. Orang kita ni main tamadan. Tak, pandai dalam mata pelajaran, pandai dalam ilmu, pandai dalam maklumat sakut paut dengan gapo tu? Sakut paut dengan cara tanam. Ni nak ayat tu. Di antaranya dia kerak buat dia tinggal juga stay di pahang tu. Bila ada kerana pahang jadi tak mupuh dia panggil. Pahang jadi tak mati dengan terkejut. Pasal ni sabit dia tinggal tapi tak tinggal uang besar lah, tinggal uang halus lah. Tinggal uang besar 4-5 kilo jeng. Tak gitu. Orang lain tu lagi kerak pula lah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Ustaz, saya daripada Kuantan Ustaz Pahang ni. Darul Makmur. Darul Makmur, Pahang Darul Makmur. Masya-Allah. Duk peheh tu. Mudah-mudahan peheh lah. Orang peheh ni ya peheh. Tak gitu. Alhamdulillah. Tu ayat Quran yang Tuhan jelas. Satu ayatnya. Tuhan jadi sebahagian daripada minum untuk kita. Sebahagian lagi Tuhan jadi untuk jadi menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Lepas tu fihi tusimun. Tuhan sebut lagi hujung. Fihi tusimun, dan padanya kamu dan padanya kamu mengembalakan ternakmu. Daripada sebahagiannya lagi kita boleh pera nate-nate ternak kita duk pera tu. Allahu Rabbi. Inilah ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan bagi kepada kita daripada air saat ni. Sebab itulah air ni paling mahal. Sebab tu kalau kita gitu naik ibadah haji, kita gitu naik ibadah umrah, air ni paling mahal. Sebab itulah dalam musim haji, musim umrah ni ada bahagian siqayah. Siqayah al-ma'un. Siqayah al-ma'u. Satu bahagian untuk diuruh air untuk orang main tunaikan ibadah haji dan juga umrah. Lah ni senang. Lah ni tak ada payah sepuluh dulu. Lah ni air jadi tak payah mana Mekah dulu. Siapa Abdullah bin Abbas tu minta izin ke Rasulullah. Rasulullah pun izin Ibnu Abbas saat ni diuruh air di Mekah. Masa orang duk haji, orang duk di Arafah, orang duk Mina, orang duk Muzdalifah. Lepas pada wukuf di Arafah, Nabi izin kepada Abdullah bin Abbas keli uruh air di Mekah. Kerana air ni sangat payah. Sebab tu kalau kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, adalah tok seh tu isytiar. Kita minta siqayah weh. Pian nak siqayah ni. Nak dekah air ni. Kita pergi beli air ketong-tong, tak pi batah. Lalu kita sedekah air. Kerana air ni susah sana. Negeri panas. Air ni paling-paling besar sangat. Dan melalui air ni jugalah Allah Ta'ala nak bagi pengajaran kepada kita. Macam mana Tuhan sebut dalam surah Zukhruf ayat yang ke-11. Bunyi macam mana? Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Tuhan sebut lagi satu ayat. Surah Zukhruf. Tuhan ayat apa sini? Yang menurunkan air daripada langit saat ni tu dengan suatu ukur ke. Tuhan waktu air hujan ni Tuhan ada ukur ke. Biqadarin. Ada ukur ke? Tengok pia hujan. Kadang-kadang kedai lama ni hujan turun. Tubik luas sikit. Tak ada turun hujan sini weh. Bawa minggu depan, kawasan ni pula turun hujan. Kedai lama tak turun. Ni nak ayat Tuhan turun hujan saat ni. Dengan suatu ukur ke juga. Bukan kata semata-mata turun. Sebab itulah kawasan mana suka main minta hujan tu hantar istimewa untuk dia. Allahu Rabbi, maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hantar melalui ukuran masing-masing. Lalu dengan air itulah Allah Ta'ala menghidupkan negeri yang mati. Negeri yang kering kotor, tanah meh yang kering kotor. Dengan melalui ujian saat ni, air saat ni tu yang turun saat ni tu. Jadi apa? Jadi hidup semula. Jadi hijau semula. Lepas tu Tuhan nak ayat ke apa? Kadzalika tukhrajun. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan daripada kubur. Rupa tu juga. Ni Tuhan nak beri pengajaran pada kita. Rupa ni lah Tuhan nak bangkit kita daripada kubur esok. Rupa ni juga. Tumbuh hijau macam mana lepas pada ujian turun. Tumbuh segala upuk-upuk negeri yang tanduh. Tak ada pelik sikit habuk pun. Tengok Tuhan masuk dalam ayat ni supaya kita boleh belajar dalam ilmu lepas pada mati kita. Allahu Rabbi, besarnya dalam agama kita. Lalu tu kita nak sambung sikit lagi dalam sukat teh dua kolah saat ni tu setara mana sukat teh dua kolah. Yang mana kalau kita ikut ulama semasa Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah ni ulama Mesir. Dia panggil ke apa? Dalam kitab Fiqhul Islam.
Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia panggil ulama mufti semasa lah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia katanya 270 lit. Air 2 kolah saat ni 270 liter. Nah, น้ำ2 kullah เท่ากับจำนวนน้ำเนี่ย270 ลิตร Nah, 270 lit. Oh, no jadi sebut dengan hỏi kè rô ni. Dok hỏi kè rô ni. Masya Allah. Atau di antara 270 lit. Oh no, nya belik molek lidah dah pagi ni. Bahasa dia, bahasa dia bukan bahasa kita. Tapi kita kena ngaji juga. Nah, air 2 kolah sama dengan 270 liter. Atau 2 kolah. Jadi kolah ni gapo kolah tu? Kolah ada wak mani orang ambil air sejik tu kolah. Hak tu kolah dia panggil. Hak ni kullah. Kullatain, 2 kolah. Nah, kullatain. Nah, bahasa Arab kullah. Kullah ni, kolah ni, kullah ni satu jenis tepat yang digunakan di tanah Arab pada zaman dulu. Satu jenis tepat air. Satu jenis tepat ladung air tu kullah yang panggil. Nah, kalau girbah tu hak pasal buat dengan kulit nate tu, kulit uta ke kulit kambing tu girbah yang panggil. Dia panggil girbah. Nah, girbah. Ada awak kulit uta, awak kulit kambing. Kalau hak besar, awak kulit uta. Tu panggil girbah. Hak ni kullah ni satu tempat ladung air. Di negeri Arab zaman dulu tu, dia panggil kullah. Tempat ladung air lah. Dia buat macam mana tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam lah. Nah, tu. Jadi sebab tu lah, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita dalam kitab Al-Um. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita, menurut Imam Syafi'i kita, air 2 kullah saat ni, nah, ialah kira-kira sebanyak 5 kirbah. Air 5 kullah saat ni mengikut mazhab Syafi'i kita 5 kirbah. Kirbah hak wak daripada kulit natal ni, kita biasa tunjuk dah ya. Kirbah wak daripada kulit natal tu, ia lapah natal tu baik. Nah, ia lapah natal, lepas tu kulit dia tu, ia buat jadi bulat, lepas tu ia ikat, ia jahit, ia takut mula di perut, lepas tu ada tempat kani dia dah. Kat tangan, kaki tak peh, kaki belakang, ia sipu masuk situ. Tu boleh buat air, lepas tu ia boleh buat kendang. Tu besar lah, dia bagi kirbah besar tu. 5 kirbah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i kita ni, 2 kullah saat ni 5 kirbah. Nah, tepat hak kita buat air tu. Dan kita kadar, salam Ustaz kadar. Tengok dah kirbah ni Ustaz di Al-Amudi. Hayalah dah tu, tapi hak tu hak alus kadar tu. Kirbah hak tu hak alus kadar. Kita tengok di Al-Amudi marai hak Arab gitu urai tu ya. Ya, ni kirbah ya tu. Ni gerbah. Tempat air. Orang Arab kecik Jawi. Tempat air yang zaman Rasulullah dulu dia masuk air ke dalamnya. Ada orang Arab. Boleh kecik Jawi lah ni orang Arab. Pandai bijaknya tu Arab. Pandai kecik Jawi. Belajar ke dia boleh kecik Jawi. Kita orang Jawi dah tak boleh kecik Jawi. Berat nan ni. Tak gitu. Dekat ada tu. Tengok Ustaz, ingat Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah. Segera tekak sikit apa tak? Alhamdulillah tu mengikut mazhab Imam Syafi'i kita. Kirbah itu tempat yang diperbuat daripada kulit binatang. 5 kirbah itu dia panggil 5 kullah. Yang biasanya digunakan di negeri Hijaz. Nah, Hijaz ni masuk melalui Mekah dan juga daerah-daerah yang masuk daripada negeri Mekah. Nah, Hijaz dia panggil. Sebelah lek Al-Ula, sebelah lek Abha, dia panggil Hijaz belaka. Alhamdulillah. Atau di antaranya lah, menurut mazhab Imam Syafi'i kita 5 girbah sama dengan air 2 kullah. Sebab itulah boleh jadi satu kirbah tu 40 liter. 40 lit. Boleh jadi 5 girbah 200 lit dah. Setengah ulama kata 200 lit tu boleh dah kira 2 kullah. Tapi kalau kita tengok selagi menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi bagi pula penjelasan
mengenai sukat teh air dua kolah saat ni. Dua kolah saat ni banyak mana? Nah, Imam Nawawi kata air dua kolah dengan hisap teh cara yang mudah, cara yang lebih mudah lagi dan juga yang mudah faham. Nah, sesiapa saja di mana-mana ia berada dapat mudah fahamnya. Imam Nawawi kata bahawasanya air dua kolah saat ni tu ialah memenuhi satu tempat yang lebarnya 1,5 1,5 suku. Dan yang panjangnya 1,5 suku dan juga yang dalamnya 1,5 suku. Makna kata kalau kita ada bekas wak kolah dalam rumah kita, wak kolah dalam jamban mani ke, panjang 1,5. Nah, panjang 1,5 kolah kita, lepas tu luas 1,5, lepas tu dalam 1,5. Tu dibilik kedua kullah. Ini mengikut Imam Nawawi. Cara nak hisap, cara-cara mudah. Berapa liter terawak tengok, 1,5. 1,5 panjang mana? Nah, sekitar dalam air 1,5 dekat-dekat dengan sembik dah lah. Nah, dalam 90 sen lebih kurang tu dah 1,5. Pasal apa? Alhamdulillah. Lalu tu cara mudahnya Imam Nawawi kata air dua kolah saat ni 1,5 panjang, 1,5 dalam, 1,5 luas. Dia boleh air dua kolah. Cara hisap mudah-mudah mengikut mazhab al-Imamun, mengikut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tu cara mudah air dua kolah. Makna kata ada khilaf di antara ulama. Tengah ulama kata ada 200 lit, tengah ulama kata tepat yang panjang 1,5, luas 1,5, dalam 1,5. Dan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ulama semasanya, iaitu kata 270 liter. Tu kita boleh ambil hak mana sah, kita rasa segak hak mana. Ni ulama ni tak ada dah buku lain untuk nak mudah kepada kita dalam bahagian air. Bi hari ni bahagian air cukup tak? Lalu tu kita pergi sambung lagi sakut paut dengan mata pelajaran kita. Kita masuk pula fasa seterusnya, kita bincang berkaitan dengan benda-benda najis dan juga cara nak membersihkan dia. Jadi budak-budak ni patut kena dengar sangat lah. Budak-budak baru duk ngaji kelas ibtidai, kelas mutawassit, kelas sanawi ni kena tahu juga ni. Kadang-kadang lah ni budak-budak lah ni tu kelas sanawi dah ada. Kelas 8, kelas 9, kelas 10 nak tubik sekak, nak tubik pondok dah. Tak tahu lagi cara nak bersih macam mana. Cara nak bersih najis mughallazah bersih macam mana. Najis biasa nak bersih macam mana. Tak tahu lagi nak bersih. Abang tu orang dulu ya ajar semua. Cara basuh ikan ya ajar. Cara sirih ya ajar juga orang dulu. Orang lah ni tak boleh dah pakai masuk kedai belakang, tak ada pandai dah nak masak sendiri. Allahu Rabbi. Tak royak, nak royak tak serupa masa sekarang dengan masa-masa dulu. Alhamdulillah. Masuk mari tolong tekan sebar taklah. Alhamdulillah. Baru 200 orang yang tekan share ni. Orang tengok 240 kena dah. Pagi-pagi ni memang tak ada nak dengar Ustaz. Alhamdulillah. Hak boleh dengar. Hak boleh dengar. Kita boleh tolong-tolong sebar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sebab kita ikut tirai syangir ni, dapat manfaat yang sama. Dapat manfaat yang sama. Malam ni ada tanya cara sembahyang sunat tasbih ni macam mana? Malam nanti kita royak di hujung bentar lagi dah. Ada tanya maya tasbih ni kita nak maya macam mana Ustaz? Lepas tu kita nak baca tasbih masa mana nanti? Ada malam tanya. Malam tu tak ada nak royak. Tak ada nak royak. Jadi nanti kita royak bentar lagi. Cara maya tasbih tu macam mana? Hujung-hujung nanti dengar. Moga malam janji kita nak royak hari ni. Alhamdulillah. Ramai sangat yang masuk ikut ti pagi-pagi ni dah. Boleh-boleh duk ngatuk, duk nguak, fuah-fuah, boleh dengar agama. Dengar paheratik, tak paheratik. Tadi kita kata tupang makan buluh tu. Ya dengar tupang ustaz kita makan boleh. Kita kalah. Kalah duk suka dengan bemuk dia rumah tu. Tupang makan boleh. Tupang makan buluh ustaz kata tak tupang makan boleh. Unggo duk ngatuk boleh-boleh dengar boleh-boleh. Silap urus sikit je. Makan buluh. Dengar makan boleh.
silap akor O dengan akor I. Selerak tabuk habis mata pelajaran agama. Alhamdulillah. Tu di antaranya. Jadi nak oyak atau benda-benda najis ni. Nah, kalau menurut keterangan dalam Quran seperti mana yang telah diterangkan bagi yang lalu, kita buat biasa oyak dah dalam hadis ke, dalam ayat Quran tu oyak dah dalam ayat Quran. Sakut paut dengan ha-ha untuk kita nak membersihkan saat ni, ataupun dalam ayat yang kita telah baca duduk dalam bahagian mana. Nah, duduk dalam bahagian air baru ni, bahagian mengakak hadah baru ni. Nah, di antaranya akak hadah kecil dan juga hadah besar. Kita biasa royak ke, bab mani wajib panjang lebar baru ni duduk kecek ke. Macam mana mani wajib tu royak dalam satu ayat, wa in kuntum junuban fatahharu tu. Fatahharu tu lah membersih kita. Nah, lepas tu ada hadis hak Nabi ditanya oleh sahabat, wa yasalunaka 'anil mahid. Nah, sahabiah tanya Rasulullah macam mana haid. Nah, maka Nabi beri penjelasan. Kita royak dah dalam Quran. Jadi mengikut keterangan. Nah, mengikut keterangan yang dijelaskan, nah, bersakut paut dengan kebersihan saat ni tu, kita nak bersih macam mana, kita nak basuh macam mana. Nah, jadi hari ni yang kita sambungnya macam mana. Nah, setiap orang Islam saat ni tu kena duduk dalam keadaan bersuci. Kena duduk dalam keadaan cuci kita ni. Nah, yang ni kita bersih daripada tubuh badan kita, bersih daripada pakaian kita, bersih daripada tempat semaya kita, daripada benda-benda yang najis. Nah, dan daripada lain-lain benda yang lain-lain benda yang digunakannya daripada sesuatu yang najis. Nah, kena jauh. Walaupun minyak bau kita pakai, bau sedap, tapi ada alkohol dalam yang banyak. Benda gitu kita kena jauh juga. Cuci. Ni sebuah kita tu cuci. Minyak bau beli harga mahal. Tapi ada najis dalam. Najis alkohol yang melebihi saat ni. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi, hadis yang sahih, ada dijelaskan. Hadis-hadis ni Nabi dengan penjelasan berkaitan dengan benda-benda yang najis. Macam mana dalam hadis Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum wa idza walagha fihi kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Nah, ulahunna bit-turab. Macam mana hak ni Nabi wi penjelasan. Nah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penjelasan, ada sabda Nabi kata gapo? Bersih sucinya bejana seseorang daripada kalangan kamu. Cuci bejana kita, jeluk kita, besan kita, talai kita, neka kita, puyuk kita, senduk kita, cuci belaka. Nah, tapi apabila benda gini tu, apabila anjing menjilat, nah, apa yang ada di dalamnya, benda senduk, benda kuyuk, benda talai, benda gapo, rumah kita dalam kedai ke, dapur adik belakang tu tak ada pagar, hanying pokeng tu boleh masuk malam-malam. Boleh masuk malam-malam, masuk tu jilat lah. Moga wak tom yam semalam, wak tom yam lagi, wak sup lagi semalam dak, ikan setengah 5 lagi nya sedap, moga tu bau sedap. Sudah makan tak ada basuh selalu, kita di dapur belakang rumah tu. Tak di dapur belakang rumah, nak tepok keng tu mari jilat pelak. Nampak lah duk jilat, duk hirup cakap dah pok keng belakang rumah. Jok malai lagi. Dok gitu. Apa dia jilat. Nah, hendaklah bejana itu dibasuh. Nabi kata, idza walagha fihi kalbu, apabila anjing, nate anjing saat ni jilat bejana kita, ayyaghsilahu sab'a marrat. Nabi kata mu kena basuh bejana tadi yang dijilat oleh anjing saat ni itu 7 kali. Nah, hendaklah bejana itu dibasuh dengan 7 kali, iaitu dengan air basuh. Nah, air kita basuh 7 kali. Nah, jadi
Basuh dengan saat ni tu 7 kali bituham. Apa ni? Ayyagsilahu sab'a marratin. Basuh dengan 7 kali. Ulahunna biturab. Nah, dan 1 kali hendaklah kamu dicampurkan dengan air tanah. Ni dia panggil kita nak mengakakkan najis mughallazah. Najis mughallazah ni najis yang rekal dengan anjing dengan babi. Dua ni. Sebut anjing ya kalb. Tapi daripada anjing saat ni, ulama rekal anjing dengan babi. Itu di antaranya. Oleh kerana tu, kalaulah gapo-gapo saja, kena jilat oleh anjing, gapo-gapo saja, setuh dengan babi, gapo saja tubuh badan kita, tepuh dengan anjing, basuh sama basuh, melalui najis saat ni, maka kita kena basuh ayyagsilahu sab'a marrat, kena basuh 7 kali. Ni cara nak mengangkat hadas besar. Nak mengangkat najis mughallazah, bukan hadas besar. Nak mengangkat najis mughallazah, najis yang paling berat. Lalu tu dan kita tepuh kena dengan anjing dengan babi saat ni, ataupun yang gijilat berjana kita, gijilat puyuk kita kena basuh 7 kali puyuk saat ni. Basuh dengan air 6 kali air cuci, sekali dengan air seluk, air tanah. Barulah cuci daripada najis mughallazah. Ni Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim. Banyak lagi lah. Hadis-hadis Nabi banyak lagi. Mengenai soal hanyi babi saat ni. Yang sama maksudnya tapi berlainan lafaz. Ada tekah di lafaz sikit. Tapi disebut oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan lain-lainnya dalam kitab-kitab perhimpunan hadis masing-masing. Ada sebut dalam kitab. Sebab itulah Imam Syafi'i yang terdahulu zamannya di dalam Imam Bukhari, daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim juga menyebut sebahagian daripada hadis-hadis itu dalam kitab Al-Hadis yang kita baca saat ni tu ada sebut juga dalam kitab kitab besar, kitab fiqh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai dalil tentang najisnya anjing. Tu dalil katanya anjing tu jadi najis. Bahkan najis anjing saat ni najis mughallazah, najis yang berat. Mughallazah. Tengok lafaz. Tengok lafaz dia, mughallazah. Berat. Najis yang berat. Demikian juga babi. Sebut anjing yang rekal dengan babi. Dihukumkan najis juga dengan jalan qiyas lah. Dengan jalan qiyas. Daripada anjing itu mari kepada babi. Kerana keadaannya lebih buruk lagi. Tengok upah ni masa tak apa, tengok babi terus orang mutah. Kita kelih hajar mari duduk turut kereta. Kelih hajar mari tu bawa kereta bersapa api merah di cenuk tu, kereta muat babi penuh dak pe Allah kita. Duk jadi masa nak mutah dah tengok. Nampak pucung je, puyuh tu bek pucung kat luar dari legok dia tu. Tak kereta. Pucung tu bek, lepas tu ayat belenyol aduh kita tak ada tengok. Kereta duduk kita sipet tepi, ngona tepi, giduk tepi. Tu gari juga. Kita terbang nusuk. Anak pergi cuek juga hak alu tu. Belang tu, gapo belang tu. Gapo tu tak pen tu. Tu di antaranya. Nak oyak tu rupa dia tu buruk lagi daripada anjing yang kita dengar. Alhamdulillah. Itulah penjelasan yang kita boleh bagi. Penerangan. Alhamdulillah. Itulah bahagian najis dah. Yang tunya Nabi sebut iaitu najis mughallazah. Najis hak berat melalui anjing dan juga babi. Anjing yang Nabi sebut bikalbin, babi yang dikiaskan oleh ulama. Alhamdulillah. Itulah di antaranya. Jadi pembahagian benda-benda yang najis dan juga cara nak bersih kita macam mana, insya-Allah. Masa kita ada sikit lagi, kita sambung lagi. Macam mana dah? Jadi benda-benda yang najis ni ialah benda-benda yang kotor, yang cemar lah. Benda-benda yang kotor, benda-benda yang cemar. Yang menghalangkan sahnya semaya. Ni benda-benda najis saat ni tu benda yang kotor, benda yang cemar dan menghalangkan daripada kita semaya. Makna kata kalau kita duduk najis saat ni, kita tak boleh semaya. Tak boleh nak semaya. Sebab kita kena bersih dulu. Tak kira lah najis saat ni tu najis berat, najis ringan. Kerana benda najis saat ni menegah daripada semaya. Menurut huraian ulama pula, benda-benda yang najis terbahagi kepada 3 bahagian. Ingat baik dah. Benda-benda najis saat ni bahagi tu 3 gear semua. Pertama, najis berat.
Pertamanya najis berat. Najis berat ni najis mughallazah kita panggil. Najis mughallazah, iaitu najis berat saat ni tu najis hak rekel dengan anjing, najis hak rekel dengan babi, dan najis hak rekel dengan keturunan keduanya. Tak kira lah. Nah, najis yang rekel dua keturunan. Kambing pergi beramak dengan anjing, anjing pergi beramak dengan kambing. Tu jadilah keturunan dia. Nah, salah satu dari keduanya, meliput tu seluruh badannya dan juga segala yang terbit daripadanya. Makna kata kambing lah Kedah tu, nak beringat sikit kambing lah Kedah. Ada kambing ni, anjing beramak kambing. So, ni berat ni. Kambing nak buat gerbel dan buat gekah, nak tengok jugalah tu. Alhamdulillah. Itulah di antaranya. Masya Allah. Ni kita boleh tahu kata satunya najis mughallazah. Najis mughallazah ni najis yang berat. Najis yang berat. Najis yang berat ni cara nak bersih dia pula pun super juga. Apabila kita tepuh dengan najis anjing babi saat ni. Dengan jalan satu-satu pun, jalan mana-mana satu pun, iaitu kita kena basuh sebanyak 7 kali. Mengikut hadis Nabi royak saat ni, ayyagsilahu sab'a marratin, kena basuh 7 kali. Dia tepuh dengan anjing, tepuh dengan babi, tepuh dengan keduanya saat ni, kita kena basuh 7 kali. Sekali ulahun nabi turab, sekali dengan tanah, sekali dengan seluk dengan tanah. Kali lagi dengan air cuci. Tu cara nak bersih daripada najis mughallazah. Sebab tu kita kena tahu ni. Ada siap lah. Jangan tepuh dengan ni. Lah ni rosak pun lak perah lah ni. Kalau Malaysia banyak. Duk kilah anjing lah. Mazhab Hanafi dia tak apa je kering tak ada dibilah. Kita ni mazhab Syafi'i nya basah ni manis anjing. Duk tidur sekali. Sudah. Tu berat lah. Ni dah. Cara nak bersih dia, kita kena basuh dengan 7 kali. Salah satu di antaranya dari 7 saat ni tu, sama ada le awal ke sama ada le akhirnya, kita kena dicampur dengan air tanah. Nak campur dengan air tanah ataupun air seluk. Dari 7 kali, sekali daripada 7, iaitu air cuci, sekali lagi dengan air tanah ataupun air seluk. Tu cara nak bersih daripada najis mughallazah. Najis apa? Najis hak berat. Faham dah tu dah? Padahal dah hari ni. Cukup dah ni. Dekat-dekat dengan sejen ni. Padahal hak najis mughallazah tu banyak dah. InsyaAllah kita sambung pula lah besok. Besok pagi ni wasopodel lagi besok pagi tak? Besok pagi tak ada. Besok pagi kena hantar adik di motor esok. Kena hantar adik di motor. Alhamdulillah. Pagi esok wasopod tak sempat lah. InsyaAllah lagu mana pun kita akan ikut. Pagi lusa tu insyaAllah tak ada urusan ke apa, kita boleh sambung. Alhamdulillah. Tu di antaranya cara kita nak basuh daripada najis mughallazah. Najis berat yang panggil. Lepas tu yang dua, najis mukhaffafah. Yang dua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis ke apa? Najis ringan. Najis ringan. Lepas tu najis mutawassitah selagi, iaitu najis hak pertengah. Ni najis. Ada najis berat, ada najis tengah, ada najis bawah. Najis hak tak ada berat. Ni kita dah tahu lah ni. Iaitu najis bagi tu bait 3, ingatlah. Najis mughallazah, najis hak paling berat. Najis mukhaffafah, najis ringan. Najis mutawassitah, najis hak tengah. Najis mukhaffafah, najis hak paling ringan sekali. Najis mutawassitah, najis hak tengah. Najis mughallazah, najis hak paling tinggi sekali. Najis hak berat. Hak berat saat ni kena basuh 7 kali 7 kali dengan air, sekali dengan air cuci, sekali dengan air seluk, dan 6 kali dengan air cuci. Tu najis mughallazah. Itu royak hari ni. Macam mana tepuh dengan anjing, tepuh dengan babi, dan jumpa tepuh dengan daripada keduanya, ataupun dua tu jilat puyuk kita. Ni ada. Adik-adik kita buat makan besar, duk tak kawah lah ke rumah, tak ada katuk. Nanti anjing saat ni tu, hidung dia tu, Masya Allah. Hidung anjing sepengah hidung setan dah. Setan sepengah hidung anjing dah. Ya bau jauh. Ni kalau anjing kapung-kapung ni 5 kilo, hidung dia bau.
Hanyi kapung-kapung ni. Nah, kalau jenis hanyi bukit tu 20 kilo. Dia panggil ke apa? Ya tak ingat lah. Ada beritik-beritik tu. Masya Allah, tak ingat sini. Gapo dia panggil gapo? Bukit sunat cincok. Dia panggil gapo tu? Hok tinggi pala tu. Tak ingat dak mari sini. Dia tak mari tak ingat lalu. Nah, nate ada hok tubuh beritik-beritik tu, lepas tu hok pala tinggi pongek rendah tu. Jenis anjing tu juga. Dalam bukit hutan ramai. Lepas tu dalam padang pasir banyak. Dia panggil gapo dak ingat. Dia tak ingat tak mari lalu sini. Tak gitu. Biar ingat tu lah royak. Hyena betul. Allah nak sebut hyena ni susah. Yalah. Kalau jenis hyena tu tak. Jenis hok taring panjang, muka huduh. Nah, hyena ni tu satu nate yang hidung dia tu 20 kilo. Dia boleh bau nak ya. Lepas tu dalam masa tak apa seminit dia boleh panggil geng-geng dia. Suara dia tu. Kwek. Dengar. 15 kilo tu boleh dengar suara dia. Nate tu lingo dia tu genge. Hidung pun genge juga. Nate hyena tu nak royak tu hebat nate ni kau siapa kadang-kadang singa takut dengan dia. Kalau dia fok dia ramai lah. Kalau dia fok dia gang, fok dia buat kerja. Nah, yuk team dia panggil. Nate hyena dia tak pergi sore. Kalau dia nak pergi makan lembu, makan apa dia pergi ramai fok dia 20 ekor. Singa takut. Kalau singa tu pergi takak nate seekor duk makan. Singa duk makan dah. Kalau hyena pergi siapa belakang, singa lari berat seekor dia. Kalau hyena mari 20. Hidung hyena tu 20 kilo. Hidung dia tu dia boleh bau. Hanyi kapur-kapur 5 kilo. Nah, hanyi kapur-kapur tu 5 kilo. Boleh bau. Tapi hanyi hyena saat ni 20 kilo hidung dia. Makan molek hidung dia. Nah, lu kita hidung lah tu mampu kerah lah. Tak gitu. Dah mutah tak mau lah. Muncul tu hewan sumak hidung kita ni. Hujan sikit sumak hidung. Nah, Alhamdulillah. Tu nak oyak di antaranya. Nak oyak nate anjing saat ni tu hidung dia kuat. Sebab tu lah kita buat makan ke apa sudah. Kalau dapur kita besing boleh masuk kat belakang tu kena basuh halu lah. Macam nak buat backwah, buat puluk ke apa, kawah tahu basuh esok. Baru tengok malam, Allah hanyi penuh duk jilat kawah. Dia bau hidung dia 5 kilo lah kapur, dia bau, dia mari cari lagi jilat belak. Kita tak ada cuma mana dah. Tu di antaranya dah. Tu maklumat yang kita boleh beri maklumat hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah antaranya. Tu bersakut pada dengan najis mughallazah. Najis yang berat yang kena basuh 7 kali. 6 kali dengan air cuci, sekali dengan air tanah, air seluk. Alhamdulillah. Ya Ustaz, dengar sambil duk masak dapur pagi-pagi ni. Maka tak rugi kan masa. Betul Amayah. Haiwan dah Amayah hari ni. Arum di nampak ni. Sama-sama. Saya Ustaz dah baca yolang malam. Salam Ustaz. Ustaz wis hari 2 kali dah ni. Tak jawab lagi. Allah tak ada nak jawab malam mo. Karik dan kita baca kita jawab tu. Kerana duk mengajar tak ada nak jawab salah. Jawab dia lah. Kodek kita jawab. Selalu Amayah dia marah. Tak gitu. Ustaz marah halu tu. Ada marah ni. Alhamdulillah. Kita baca belakang lah ni. Assalamualaikum. Salam jam caw Ustaz. Lek tu tukun ke belum lewat Ustaz son. Lupa dah. Ada gapo lah. Boleh tengok yolang kat ning dia weh. Alhamdulillah. Ramai yang kau masuk. Afan Mobile. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Dapat ilmu pengetahuan pagi ni. Sama-sama lah. Tak rugi lah kita dan kita duduk dalam majlis agama, memang kita tak rugi sama sekali. Benda yang kita tahu dah, kita boleh beringat semula. Benda yang kita tak tahu lagi, kita boleh buat jadi ilmu yang baru. Tu jadi tak rugi kita hidup dalam agama saat ni. Lalu tu kita kena guna. Sebab Nabi kata kun aliman, hendaklah kamu jadi orang alim. Au muta'alliman, hendaklah kamu jadi orang belajar. Au mustami'an, hendaklah kamu jadi orang dengar. 3 perkara Nabi wik kita tak? 3 perkara.
Satu, jadi orang alim. Dua, jadi orang belajar. Tiga, jadi orang dengar. Jangan jadi golongan yang keempat, Nabi kata. Nah, jangan jadi golongan yang keempat. Alim pun dah. Belajar pun tak saya belajar juga. Dengar pun tak mau dengar juga. Fatahlik, Nabi kata. Maka binasalah kamu. Nasa sungguh kita. Nah, tak ada cara langsung. Bak-bak najis, bak-bak gapo tak mau dengar langsung. Rugi kita. Alhamdulillah. Nah, เหมือนกันเลยทำครัวพลางๆพร้อมฟังอุสตะด้วย Alhamdulillah. Tadi masih pahit lah gula tu. Nah, silap buh garai 4 sudu nah. Mula-mula buh dah 2 sudu garai. Rasa pun tak ada buh lagi, muka manis duk dengar ni kan. Duk dengar Quran, sudak dengar Quran ni. Ayat Quran masya-Allah. Lupa puak tak dua sudu lagi. Tok laki jenis darah tinggi. Makan nasi pagi ni naik pala serau ya kan. No ni masih baik ni. Ngepek pula dah. Makmum pula dah. Buh garai ke buh air laut dalam gula ni. Apa gerah. Lalu tu nak masak molek Lagi naik kecil mani naik pala suk tok lelaki tu. Tak tahu lah. Tak yamin lah. Kita koyak hak agama. Nah, awak galik, awak lupa-lupa. Cok lah. Habis gerak habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Kelab cang mekak merai kah? Kelik 5 hari dah kita kelik ni dah. Kita sapa hari senang. Atau kita sapa hari Maat pun ni. Hari Maat, hari Sabtu. Ahad, Selasa, Rabu. Khamis hari ni dah. 5 ni hari dah kelik. Tapi Alhamdulillah. Kelik berehat setah. Berehat sorok setah. Kerana sorok serak kelik. Sorok serak tak mau kelik Mekah ni masa dia. Pakai sorok banyak sana. Mengajar lagi. Baca doa. Kau hujat lagi. Masa tawah gitu gini. Masa dia lah insyaAllah. Ni kita baru duk order ni. Ufang di telinga ni. Baru duk order. InsyaAllah tak lama siapa. Nah, ufang ni kita tak nak baca derah lah. Hujat tu pakai selit di telinga gitu je. Ya baris nak siapa kena order di Cina tu mari. Nak pakai masa lama jugalah. Harga pun sedap juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Kehin Ustaz ที่ทำหนังสือเดินทางค่ะ tak ada apa. Tegar lah. Kita pun tak ada kenal juga ramai-ramai FC kita ni tak. Biasa jumpa tempat buat pasport. Boleh pergi Mekah tak lama dah tu. Dah boleh buat pasport tu nak pergi Mekah dah tu. InsyaAllah boleh haji mabrur, boleh umrah makbul lah. Alhamdulillah. Fang Ustaz บอกพลางจะทำกับapa tu? Alhamdulillah lah. Ada Quran, ada apa lah. Kita boleh dengar ilmu agama. Nah, sama tara kita duk tunggu. Nak pergi hantar anak sekolah. Sama tara duk mani anak. Sama tara duk masak dapur. Sama tara. Nah, duk kemah rumah. Kita boleh dengar ilmu agama. Sebab tu agama saat ni kita tak ada payah. Dinu yusrun. Agama ni mudah. Bila-bila kita duk dengar. Nah, bila-bila kita duk dengar, kita duk buat kerja, kita buka dengar. Bila-bila agama ni, pagi ni cerak-cerak kita tahu dah kata najis saat ni ada 3 najis. Nah, najis mughallazah, najis berat. Najis mutawassithah, najis ringan. Hak tengah najis mukhaffafah, najis ringan. Ni 3 ilmu ni kita boleh cerak dah. Nah, 3 ilmu ni kita boleh cerak dah. Kita boleh royakkan anak cucu pula dah. Ni dia tak rugilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. โรงเรียนยังไม่เปิดค่ะอุสตา Alhamdulillah muncul lah. Kalau tak buka lagi, tak nak pergi atas nak sekolah. Kalah dia. Jumpa dengan Kak Ayah lagi tu. Kak Ayah beli gapo klik kat kalah hari ni. Nampak duk pikul hari-hari nampak Kak Ayah ni. Nak gitu. Alhamdulillah. Tambahan pedo fa ustaz pedo kan. Alhamdulillah baik. Jadi malam tu ada satu soalan. Malam ni ada satu soalan berkaitan dengan semaya sunat tasbih. Tanya semaya sunat tasbih tu macam mana ustaz? Sunat tasbih kita nak semaya ni molek lah. Apabila ada tanya, kita boleh penjelasan. Hari kita nak ayat semaya sunat tasbih sikit. Sunat tasbih ni ada 2 cara semaya dah. 2 cara nak semaya sunat tasbih. Semaya sunat tasbih ni kalau kita nak semaya 4 rakaat 2 salat. Bila kita laku semaya di malam hari. Kalau nak maya belah lek malam saat ni, kita maya, kita kerja ke malam hari, kita semaya 4 rakaat 2 salat. Kalau maya belah malam dah.
Dan kalau kita maya siang hari, kita nak maya siang hari, kita semaya 4 rakaat 1 salat. Kalau kita maya siang hari 4 rakaat 1 salat, dengan tak ada tahiyat awal lah, ada tahiyat akhir saja. Dengan tahiyat awal saja, tak ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Faham? Kalau maya 2 salat, 4 rakaat 2 salat, ya ada 2 tahiyat. Tahiyat akhir dua-dua. Tu kalau nak maya belah lek malam, kaifiat dia kita semaya 4 rakaat 2 salat alik malam. Kalau maya siang hari, maya tasbih tak ni, sunat tasbih tak ni, kalau nak maya siang hari, maya 4 rakaat 1 salat dan 1 tahiyat akhir saja. Tahiyat awal tak ada. Tu cara nak semaya sunat tasbih. Bukan nanti semaya hari raya ni. Maya bila-bila tak ada gapo sunat tasbih, boleh kita semaya. Kerana anggota tu badan kita tu memerlu kepada tasbih. 360 sendah kita ada, kita perlu pada tasbih 360 kali tasbih. Lalu tu kita boleh semaya sunat tasbih, tak kira malam ke siang hari. Kaifiat dia tu boleh kita nak semaya 4 rakaat ataupun 2 rakaat. 4 rakaat dengan 1 salat, 2 rakaat dengan 2 salat. Makna kata 4 rakaat jugalah. Tu semaya tasbih. Lepas tu niat dia tu boleh kita niat saja aku semaya sunat tasbih. Kerana Allah Ta'ala 4 rakaat lah. Saja aku semaya sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau nak maya siang hari, kalau nak maya malam, saja aku semaya tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu bawa salat tambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat jugalah. Tu di antaranya. Lepas tu rakaat tamu saat ni kita baca surah Fatihah masa dia dah. Rakaat tamu baca surah Fatihah. Rakaat kedua kita baca surah Ikhlas. Baca surah Ikhlas. Lepas tu rakaat yang ketiga kita baca surah Fatihah. Lepas tu baca surah Ikhlas. Lepas tu rakaat yang keempat baca surah Fatihah, lepas tu baca surah Ikhlas. Jadi kita baca surah Kulhu pun tak ada apa dah. Nak baca surah Kulhu belakang pun tak ada apa. Baca Fatihah, baca Kulhu. Baca Fatihah, baca Kulhu. Baca Fatihah, baca Kulhu. Pun tak ada masalah ke apa. Masalah ayat tu boleh kita baca. Ada pun tasbih saat ni. Tasbih saat ni. Jadi, selepas kita baca surah Fatihah rakaat tamu, baca surah Fatihah rakaat tamu, sudah baca Fatihah, kita baca surah Ikhlas, surah Qul Huwallah. Lepas pada baca Qul Huwallah, kita baca tasbih. 15 kali. Lepas pada baca surah Fatihah, lepas pada baca surah Ikhlas dah, rakaat pertama kita baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tasbih dia. Kita baca. 15 kali. Ketika kita rokok, kita rokok, lepas pada kita rokok turun, lepas daripada baca tasbih Subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azim dalam sujud dalam rokok tadi, lepas baca tasbih biasa dalam rokok, kita baca tasbih pula 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pihak tanya semalam duk dengar tak lagi ni. Tak tanya semalam tak ada dengan masa. Kita royak pagi ni. Masa rokok kita baca tasbih 10 kali. Lepas lepas pada rokok iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal baca tasbih pula 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iktidal. Lepas pada iktidal kita sujud. Sujud tamu saat ni baca pula tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lepas tu duduk antara dua sujud, baca tasbih pula 10 kali. Sudah duduk antara sujud. Sujud yang dua. Dalam sujud yang dua, tasbih pula 10 kali. Lepas sujud yang dua, maka kita naik duduk. Sebelum pada kita nak diri, duduk sebelum pada kita nak diri tu 10 kali lagi. Lepas tu naik rakaat yang kedua. Tu di antaranya. Jadi jumlah tasbih semuanya saat ni tu, dalam satu rakaat kita kena boleh 75 kali tasbih. Satu rakaat 75 kali tasbih. 75 kali tasbih. Jadi 4 rakaat 300 tasbih semua.
Tu semaya sunat tasbih. Tu boleh semaya lah kita nak semaya gak, tak ada masalah apa lah. Nah, mik di mana tak ada nah, ikut mu lah tak ada nah gak. Hak kata tak ada nah tu mik ikut dia lah, dia tak saya buat gak ni, kita nak buat. Lepas tu kita jangan duduk kata kena semaya pada raya ni. Tak ada pastilah. Nah, tapi kalau masa luar kita tak ada masa luar dah nak maya pergi raya ni kita luar tak ada gapo lah. Nah, tapi jangan duduk etikok kata kena semaya sunat tasbih weh raya ni. Jangan duduk etikok gitu. Kerana tak ada menentukan. Setengah katanya tasbih maya sunat tasbih ni sekali seumur hidup pun tak apa dah. Tak ada apa dah. Nak maya setahun sekali pun tak ada apa. Nak maya nak malam pun tak ada masalah gapo. Ibadah ya panggil. Alhamdulillah. Pada tu dah. Pada tu. Alhamdulillah. Tapi orang yang tanya malam ada dengar dok lagi ni. Rugi juga. Apalah orang lain yang dengar tu boleh tahu cara semaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, dengan 300 orang sama-sama pagi ni ramai dah ni. Dengan muka demo kita ni 300 ni. Luar biasa dah lah kacak mudah-mudah kok. Alhamdulillah lah. InsyaAllah. Ada apa lagi nak tanya? Nah, ได้ของฝากแล้วเมียเท่าแก่ทุเรียนเบตงได้ของฝากแล้วเมียเท่าแก่ทุเรียนเบตงดูสุดาเท่าแก่ดีเย่ kita tak tahu kata เท่าแก่ดีเย่muncul kat lah royak gapo kat lah tali tangan ke tali tekak emas Mekah tu tali tangan sah tali tangan tu hak 15 riyal tu nak kita pak orang masya-Allah tak apa dah. Nah, asalkan ada buah tangan kelik tak? Masya-Allah. Nah, mungkin tamadah. Alhamdulillah. Boleh masa dah Allah. Sejam lebih dah ni. Cukuplah hari ni, cukup sekarang ni dulu. Sambung pula lah. Pagi esok kalau dah insya-Allah kita ngajar. Tak dah masa pun tak dah pagi esok ni. Kalau tak dah tak ada gapo kita caw lah pagi esok. Tapi malam esok tu tengok ada kalau boleh ngajar kita ngajar malam esok insya-Allah. Malam ni lah, nak kata malam ni lah. Malam ni kita kecek bab apa malam ni? Semalam kita kecek Siratul Nabawiyah, kisah Nabi Idris malam. Hari ni malam ni ke hari rumah tangga, malam mak lah. Malam mak hari rumah tangga lagi dah. Malam mak rumah tangga bahagia. InsyaAllah kita kecek hari rumah tangga. Terima kasih Ustaz Tuhan Kuamru Matullah. Sama-sama lah. Itulah. Baliu ani walau ayah. Nabi kata, sebarlah ilmuku walaupun satu ayat. Sebar daripada aku walaupun satu ayat. Tong Makkah peng kuat, tong Thai Ustaz betul lah. Mahal banyak. 1 gram tu 2,000 lebih. Mas dia tak sampai 2,000. Dia 1 gram lah ni pun 2,000 sikit lah. Maharak Saudi ni 1 gram ni 2,500, 2,000 ni kadang-kadang. Ada-kadang 2,800 1 gram. Nyo handah dia berat-berat kita ni bau nak beli Mekah klik. Pergi sampai Kedah tanya-tanya harga, mendengung kau. Mah kita ni sekuk mah kita ni baru 31,000, 34,000, 33,000 je lah ni mah kita. Kita tengok mah Mekah. Jangan main. Sekuk mah Mekah ni ada berat. Alhamdulillah. Ustaz pun cakap belum merai 1T18. Nanti Ustaz Chen dalam live room lah. Kerusuh hak umrah kita hak nak pergi 422 dengan 427 ni, kita nak kerusuh 411 boleh perjikan ni. Hari Sabtu dah 411. Insya-Allah nanti Ustaz Chen dalam live room. Kita kerusuh tanggal 11. Boleh percikan. Ada tarang tu buat 18 tapi 18, 19, 20, 21. Tak ada 3 hari lepas ada kerusuh tu nak tubai dah tak ada orang nak pergi Aqsa tu. Itu kita kenyok seminggu lagi. InsyaAllah kita obrom 411. 411. Boleh percikan. Hari Sabtu insyaAllah. Nanti Ustaz Chen dalam live room. ต้องฟังพร้อมสามีคืนนี้อย่าพลาดนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อีกครั้งครับอุสตาซตะฮิยะห์ที่1อ่านกี่ครั้ง dalam tahiyat dalam tahiyat awal ke maya tasbih ni tak dalam tahiyat awal saat ni tu dalam tahiyat awal kita sujud kita sujud 10 kali kita iktidal 10 kali. Lepas tu kita sujud yang 2 tu 10 kali. Lepas tu duduk sebelum kita nak diri tu. Duduk sebelum kita nak diri. Lafaz tasbih 10 kali. Sujud dah. Jadi
Kita sujud tamu 10 kali, iktidah 10 kali, sujud 20 kali. Lepas tu belum nak bangkit naik tu 10 kali pula. Nah, 10 kali pula. Mana kata sujud sekali je lah baca. Sujud 10 kali je lah. Lepas tu belum nak bangun atas diri. Belum bangun diri tu 10 kali lagi. Makna kata we boleh 75 kali tasbih dalam satu rakaat. Bila dia mula lepas pada baca Fatihah, baca ayat ni 15 kali. Hak tu 15 kali mula-mula tu. Lepas tu 10, 10, 10, 10, 10. 7 tepat lagi. Apa ni tepat lagi lepas pada baca tahiyat, baca surah tu. Nah, we boleh 75. Kita bila 75 kali sebelum kita nak masuk rakaat yang kedua. Tu maya sunat tasbih. Alhamdulillah lah. Nah, ro pengen ken ban mai. อยากไปดูบ้านกับตาบ้านสวยมากๆ Kak ni kata kau dulu tak ada apa tak ada dengan masa ni nak pergi umrah bulan depan nak buat. Lalu tu nak tengoklah insya-Allah mungkin ustaz nak naik biasa dulu. Lepas tu nak panggil back wah semula. Insya-Allah tapi tak lama lah. Kaklah dia dah. Senyap-senyap dia soyak kau ya. Alhamdulillah. ไม่รู้เงินระยะเท่าไหร่อุสตาต่อบาท learning ni sama tumbuk. Learning sama tumbuk. Kalau tukar apa ni? Kalau tukar di Bakok, tukar di Nana, tukar di AE tu harga dia boleh mahal sikit tapi kena kita tukar Bakok lah. Kalau kita tukar di Saudi ni sama tumbuk duit. 10 riyal sama dengan 100 kop. 10 riyal sama 100 kop. Duit ni sama tumbuk dia kat Allah. Nah, tapi hingga lagi setengah Kedah tu rugi dah. Setengah Kedah ni rugi. Tukar tengah Kedah tu tukar 1000 kok boleh 970 kok. Rugi 30 kok tengah Kedah. Duit lah ni dah. Jadi duit Saudi berat. Duit Saudi kerah lah ni. Duit share tu lembut. Kerana nanti duit digital 10,000 ni ya. Nak pakai dia tunggu juga 10,000 digital. Digital wallet ni. Bila nak mari. Nak ambil duit mana bagi kita? Bau aja gitu ya. Masya-Allah. Kalau dia boleh pergi juga tak apa, dia tak faham lepas tu duk bicara pula orang kaya tak boleh dah duit digital wallet ni. Orang ada duit dalam banci 1,000 tak boleh duit digital wallet ni. Apa kerah. Kau cari seorang yang lah. 10,000 aku beri seorang. Nak gitu. Hari ni nak ambil duit mana we? Nak kotak duit cukai kita. Pasir ni minyak mahal hari-hari. Padahal nak gitu. Allahu Rabbi. Itulah masa dia hidup kita tak. Hidup kena jalan, hidup kena pergi. Tak tolak tak boleh. Alhamdulillah. Senyap-senyap tak jadi ustaz. Dalam grup umrah tu kita royak lako tu Kak Yah yo. Mama Yah kita. Dalam grup umrah kita royak lako. Umrah Kanya, umrah Tu'la, umrah Makara, umrah Kumpah, lepas tu umrah Tu'la, bagi umrah Pejikan nak siapa, apa tu haji tak apa ni. Kita royak lako tu dalam grup haji umrah tu. Tapi orang lain nyak-nyak dia. Malah jamu mari berlaku MC kita ni. Nak gitu. Lepas tu tak nak jamu posak, jamu tek malah buat air. Alhamdulillah. Tak kau payah you sama tumuk ni boleh buat kerja lah. Maknanya kata boleh tukar lah. Boleh tukar. Mahal pada duit siap. Mahal pada duit Malaysia lah. Alhamdulillah. Sama tumuk tak apa lagi. Biasa kita tukar laba ke. Tukar 1,000 boleh 100 rupiah. Tukar 1,000 boleh 102 riyal. Tukar 1,000 boleh 105 riyal biasa. Ini tukar 1,000 boleh 1 riyal. Ni tak ada gapo lah. Alhamdulillah di antaranya. Tak ada dah soalan apa tak? Habis dah soalan ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh maklumat yang gitu banyak lah dan juga boleh hadir maklumat. InsyaAllah kita sama pula lah. Malam esok ke malam bila kita sama lagi masalah najis kita ni. Hari ni kita baru bincang saja najis mughallazah. Najis berat. InsyaAllah kita sama lagi dalam najis mutawassitah, najis tengah lepas tu najis mukhaffafah, najis ringan. Semua ni kita kena tahu kita nak jadi natu orang sikit lagi dia boleh beranak, dia boleh gapo. Alhamdulillah. Ustaz, umrah tu lapi tilau yalim nam ustaz insya-Allah tak lupa kalah. Insya-Allah. Tak kira lah. Semua guru umrah ni kita nak jemput semua. Insya-Allah kerana satu peringatan lah
Boleh kena syarikat UTK kita, boleh kena pusat syarikat kita. InsyaAllah hari ni cukup dulu. Kalau kasar bahasa salah silap, saya minta maaf banyak. Kalau ada mana-mana silap salah, itu kejadian saya. Mana baik itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni cukup dulu dengan lafaz yang mulia. Dan juga sebelum tu kita tinggal dengan doa. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain wa masjidil aqsa bi Filastin. Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami, murahlah rezeki kami ya Allah, boleh pergi jejak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah ya Allah, dan boleh kami pergi jejak bumi Palestin ya Allah, bumi Kudus ya Allah, kiblat yang mula-mula Masjid Kibli ya Allah, dan juga bumi suci ya Allah, dua tanah haram ini ya Allah, 3 tanah haram ya Allah, sekali dengan Masjid Aqsa. Macam mana gambar di belakang kami ni ya Allah. Ini gambar Masjid Aqsa ni lah. Kita boleh tengok Masjid Aqsa pagi ni. Tu tengok Masjid Aqsa ni, kubah dia tak serupa. Kubah dia ni, dom dia tak serupa dengan Masjid Qubatus Sakhrah. Kubah hak ada emas tu. Ni aku panggil kubah emas. Kubah emas, Dome of the Rock tu. Kubah emas tu dia panggil masjid hak batu gatung. Adapun masjid hak ni di belakang ustaz ni adalah Masjidil Aqsa. Ni Masjid Aqsa ni. Tapi Yahudi saat ni, kalau kita tarik masuk dalam Google kan, Masjidil Aqsa, dia tak naik masjid ni. Dia naik masjid hak dom tong. Kerana gapo? Dia nak bagi kita lalai kata, Masjid Aqsa ni masjid dom tong tu lah. Dia nak bagi kita lalai gitu. Hak sebenar hak ni Masjid Aqsa ni, masjid kiblat pertama ni. Kiblat pertama adalah ni kubah ni. Cik molek dah kubah dia ni nak cak itai-itai kelabu ni. Lepas tu dalam kawasan Kudus ni ada 5 buah masjid semua. Ada Masjid Borak, ada Masjid Kibli, masjid kiblat mula-mula. Ada Masjid Marwani, Masjid Marwan. Masjid Marwan ni adalah tempat sejarah lah. Ada maktabah kitab ribu-ribu buah duduk dalam. Lepas tu Masjid Qubatus Sakhrah, Masjid Kubah Mah tu, Masjid Dome of the Rock tu, Masjid Dome Tong. Tu ya 4-5 masjid semua dalam kawasan keli Masjid Aqsa ni. Jadi ni maklumat yang kita kena tahulah. Bagi adik kakak yang Allah Taala murah rezeki, boleh pergi jejak 2 tanah haram ni, insya-Allah kita boleh kenal, kita boleh pergi ngaji tentang masjid-masjid dalam agama ni. Tempat-tempat ni tempat kita kena lindung, tempat-tempat kita kena jaga. Yang kita semua ni kena jaga. Kena jaga masjid-masjid ni, 5 masjid ni. Jangan biar diutuh oleh orang Yahudi dan juga orang Yahudi. Laknatullah. Kerana Yahudi saat ni, dia pisah nak berutuh masjid ni kerana dia nak diri Haikal Sulaiman. Tempat ibadat Haikal Sulaiman, untuk dia nak terima dajah sikit lagi. Itu di antara maklumat yang kita boleh tahu dah. Masjid Aqsa, Kudus dia panggil. Kudus ni bumi yang cuci. Bumi yang cuci. Alhamdulillah. Itu kita doalah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita sekali seumur hidup, kita boleh pergi jejak 2 tanah haram. Dan juga 3 tanah haram, iaitu 3 masjid. Masjid Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram Makkah. Semua tu ganjaran tak sama. Masjid Haram Mekah 100,000 kali ganda. Masjid Haram Madinah 1000 kali ganda. Masjid Haram di Aqsa Kudus Palestin 500 kali ganda. 500. Tapi 500 kali ganda ni, kelebihan dia tu berlipat ganda lagi. Melalui hadis-hadis Nabi SAW, yang Nabi ada jelas. Lalu itulah kawasan ini, kawasan yang Islam kita ni kena jaga. Walau dengan nyawa, kita kena jaga. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh pergi jejak tanah-tanah haram. Masjid-masjid yang berada dalam Kudus ini, insya-Allah. Hari ini cukup dululah. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain wa fil masjidil aqsa. Atau doa kita boleh baca.
wa fil Masjidil Aqsa al-Mubarak. Ya Allah, murah rezeki kami. Ya Allah, kami boleh jejak tanah haram, dua tanah haram Mekah dan juga Madinah, ya Allah. Dan Allah Ta'ala murah rezeki kami boleh jejak Masjid Aqsa di Filastin. Nah, Masjid Aqsa kiblat yang pertama dalam Islam. Cukup dulu hari ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.